Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。APCO mengemukakan input dan SYOR bagi Kongres Ekonomi Bumiputra. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO mengemukakan input dan SYOR bagi Kongres Ekonomi Bumiputra KEB kepada pengerusi Kluster Bumiputra Sabah Profesor Madya Datuk Dr. Ramzah Dambul. Presiden APCO, Datuk Iwan Benedict bersama-sama dengan Biro Keusahawanan dan Ekonomi mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Dr. Ramzah di Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah pada 2 Februari. Menurut Iwan, KEB akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 Februari hingga 2 Mac ini dan kerajaan telah melantik Dr. Ramzah sebagai pengerusi bagi Kluster Bumiputra Sabah. Menurutnya, apabila KEB dibincangkan, beliau telah meminta agar isu-isu ekonomi Bumiputra Sabah dan Bumiputra Bukan Melayu turut diberi fokus dan agar satu perbincangan berasingan dibuat. Justru, kerajaan memutuskan untuk mengadakan Kluster Bumiputra Sabah dan Kluster Bumiputra Sarawak dalam kongres ini. Katanya, sebagai parti yang komited untuk membangunkan taraf sosioekonomi dan memperkasakan penyertaan Bumiputra Sabah dalam sektor keusahawanan dan aktiviti ekonomi, APCO hari ini mengemukakan input dan SYOR kepada Dr. Ramzah supaya dapat dimasukkan dalam penyediaan resolusi Kongres. Tambahnya, sudah tentu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menjadi antara kementerian strategik yang akan melaksanakan resolusi Kongres tersebut kelak. Justru, beliau ingin melihat satu resolusi di mana kementeriannya dapat memainkan peranan besar dan signifikan untuk pembangunan ekonomi dan keusahawanan di Sabah dan Sarawak. Iwan berkata demikian dalam kenyataan media pada 2 Februari. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan akan menjemput kedua-dua pengerusi Kluster Bumiputra Sabah dan Sarawak untuk membentangkan resolusi kepada kementeriannya selepas kongres tersebut. Beliau berpendapat kerajaan boleh memperkenalkan dasar pandang ke timur dalam negara iaitu memberi fokus tambahan yang besar kepada Sabah dan Sarawak dalam pembangunan ekonomi dan keusahawanan rakyat. Atas sebab itu, katanya, beliau akan menjemput pengerusi Kluster Bumiputra Sabah dan pengerusi Kluster Bumiputra Sarawak untuk memberikan taklimat khas kepada kementeriannya pada Mac depan agar resolusi Kongres berkenaan dijadikan sebagai inisiatif atau program untuk dilaksanakan di kementeriannya. Turut sama dalam perjumpaan itu ialah pengerusi Biro Keusahawanan dan Ekonomi APCO, Datuk Gilbert Sham, Ahli Lembaga Pemegang Amanah InScan, Mary Jim dan Timbalan Presiden Kongres Nasional Momogun, Datuk Steven Sampil. Yayasan Bank Rakyat menawarkan pembiayaan pendidikan boleh ubah kepada pelajar yang mengikuti pengajian bahasa etnik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yayasan Bank Rakyat YBR menawarkan pembiayaan pendidikan boleh ubah kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian bahasa etnik di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Melalui memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani di antara YBR dan UPSI sejumlah 7.5 juta ringgit disediakan bagi tempoh 5 tahun dengan sasaran 30 orang pelajar setiap tahun yang akan mendapat manfaat. MOU itu ditandatangani oleh Naib Kansellor UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf yang mewakili universiti berkenaan dan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YBR Datuk Philip Lasimbang yang mewakili Yayasan Bank Rakyat. Majlis yang diadakan di kampus UPSI di Tanjung Malim, Perak pada 1 Februari ini disaksikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Bagi Yayasan Bank Rakyat ini merupakan MOU pertama Yayasan Bank Rakyat dengan UPSI dan saya berharap akan ada lagi lah MOU sempurna ini yang akan kita perkenalkan, akan kita muktamad pada masa akan datang.
UPSI menawarkan pengajian meja bagi bahasa Kadazan Dusun, Iban dan Semai iaitu bahasa etnik yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan negara. Dan ini merupakan komitmen saya di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk melihat bahasa etnik di UPSI ini terus berkembang yang telah dimulakan pada tahun 2010. 14 tahun yang lepas. Ada kesinambungannya. Saya berharap ini juga dapat menunjukkan identiti Malaysia sebagai negara yang kaumnya mempunyai latar belakang bahasa yang berbeza. Bermula dengan kampus pengajian, saya percaya kerajaan dan pimpinan harus mempunyai peranan untuk memperkasakan bahasa etnik yang ditawarkan oleh institusi pengajian. Dalam ucapannya, Iwan menyifatkan inisiatif berkenaan satu langkah ke hadapan bagi mengiktiraf dan memperkasakan peranan bahasa ibunda di negara ini. Sekurang-kurangnya 3 bahasa untuk setiap rakyat kita. Bahasa pertama haruslah bahasa rasmi negara kita. Bahasa Melayu itu wajib digunakan oleh semua rakyat kita. Bahasa kedua yang harus kita kuasai, bahasa ibunda kita sendiri. Sama ada kita ini Kadazan, Iban, orang asli, Melayu, Cina, India, harus kita kuasai bahasa ibunda kita sendiri. Dan bahasa ketiga, sekurang-kurangnya 1 bahasa antarabangsa. Sama ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa utama antarabangsa. Dan saya pikir ini yang kita kena promosikan kepada rakyat kita, bermula dengan anak-anak kita, siswa-siswi kita dalam institusi pendidikan kita. Turut hadir bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Bernard Dompok yang melancarkan pengajian Minor Kadazan Dusun di UPSI pada 2010. Identiti negara berasaskan kemajmukan rakyat harus dipertahankan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict menyatakan identiti negara yang berasaskan kepada kemajmukan rakyat mesti dihormati, diperkasah dan dipertahankan. Iwan berucap di majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Yayasan Bank Rakyat YBR di Tanjung Malim, Perak pada 1 Februari. Katanya UPSI mempunyai kekuatan tersendiri kerana daripada sekitar 30,000 mahasiswa di universiti itu, sejumlah kira-kira 7,000 adalah dari Sabah dan Sarawak. Kemajmukan rakyat adalah kekuatan negara kita. Malaysia sudah lama dikenali sebagai negara yang terdiri daripada pelbagai etnik, kaum, latar belakang adat, resam, bahasa, budaya, agama, dan institusi pengajian seperti UPSI mempunyai peranan besar. Dengan adanya 25%, lebih 7,000 orang daripada sekitar 30,000 mahasiswa di sini terdiri daripada rakan-rakan pelajar daripada Borneo, dari Sabah dan Sarawak. Itu menjadikan UPSI itu sesuatu yang sangat istimewa, kerana saya yakin di UPSI akan melahirkan rakyat yang menghargai kemajmukan itu. Dan ianya bermula daripada kita saling hormat menghormati, memberi pengiktirafan kepada bahasa etnik, kebudayaan yang pakai baju etnik dengan alat muzik tradisi. Ini semua elemen yang perlu kita tunjukkan dalam suasana di kampus yang sudah tentu. Selepas adik-adik kita ini keluar daripada kampus, mereka akan memberi yang terbaik kepada negara, bermula dengan rasa hormat kepada rakan-rakan yang datang daripada latar belakang kaum dan etnik yang berbeza. Inilah kekuatan negara kita yang kita mesti perkasakan. Ini boleh membentuk pembudayaan semangat saling menghormati, bertoleransi dan bekerjasama di kalangan mahasiswa.
Sebab itu saya mendukung dan saya ingin mengambil bahagian dalam usaha ini, dalam inisiatif ini. Bermula dengan Yayasan Bank Rakyat datang ke UPSI untuk menandatangani MOU dengan UPSI supaya pelajar Borneo boleh menjadi bukan hanya di Borneo, orang asli juga mempunyai sense of belonging, kerana bahasa etnik mereka itu dipedulikan oleh kerajaan, dipedulikan oleh pimpinan negara, dipedulikan oleh agensi dan yayasan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu mereka. Dengan demikian akan lahirlah rasa patriotik, semangat cintakan negara yang lebih baik, dan dimulahkan pula dalam kampus seperti UPSI ini. Inilah harapan saya datang sekali lagi ke UPSI. Yayasan Bank Rakyat membantu 812 pelajar orang asli di Slim River, Perak. Yayasan Bank Rakyat YBR menyalurkan bantuan persekolahan berjumlah RM40,600 kepada 812 murid sekolah orang asli di Slim River, Perak. Bantuan persekolahan itu disampaikan pada Majlis Back to School Masyarakat Orang Asli Perak di SK Postenau Slim River yang disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict pada 1 Februari. Ketika ditemui pemberita kemudian, Iwan berkata YBR telah melaksanakan bantuan persekolahan sejak tahun 2015 bagi meringankan bebanan ibu bapa atau penjaga dalam membuat persiapan anak-anak memulakan dan meneruskan sesi persekolahan. Beliau berkata bantuan berbentuk wang tunai itu diberikan khusus kepada keluarga BIM40 bagi membantu pembelian kelengkapan persekolahan anak-anak seperti baju, beg, kasut sekolah dan sebagainya. Dan ini menunjukkan Yayasan Bank Rakyat yang diletakkan di bawah tanggung jawab saya telah melaksanakan komitmen dan keprihatinan mereka membantu pendidikan masyarakat orang asli, seperti mana Yayasan Bank Rakyat membantu pendidikan masyarakat lain di negara ini. Dan saya ingin melihat Yayasan Bank Rakyat terus diperkasakan dan seterusnya dapat membantu lebih ramai lagi murid-murid kita mendapat pembiayaan, mendapat sumbangan dan bantuan seperti yang kita salurkan pada hari ini. Iwan berharap program seumpama itu diteruskan dan dana bantuan persekolahan dapat ditambah pada masa akan datang bagi membolehkan lebih ramai pelajar menerima manfaatnya. Ya, Yayasan Bank Rakyat sememangnya sudah lama menyampaikan ataupun menyalurkan bantuan seperti ini, bukan hanya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, tetapi juga menawarkan ataupun menyediakan pembiayaan pengajian beli ubah di Institut Pengajian Tinggi di Universiti Awam. Dan saya ingin melihat program ini dapat diperkasakan, dan saya ingin melihat dana dan sumbangan daripada Bank Rakyat dapat ditambah kepada Yayasan Bank Rakyat sesuai dengan wawasan dan hasrat Perdana Menteri dan wawasan kerajaan untuk kita menoktahkan kemiskinan, bermula dengan penyaluran bantuan pendidikan, pembiayaan pengajian kepada murid-murid terutama di kalangan masyarakat B40 dan anak-anak keluarga isi rumah miskin. Turut hadir pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YBR Dato' Philip Lasimbang, Pengurus Besar YBR Syaiful Rizal Abdul Ghani dan Pengerusi Persatuan Orang Asli Perak Dato' Sukimi. Wan An,